Peluang datang, begitulah. Lagu Aisyah pula tahun bila? Lagu Aisyah selepas sudah aku tahu single pertama, pasti ada kamu single kedua, dan Aisyah single ketiga. Aisyah diofficialkan, diriliskan di YouTube, di channel YouTube Music pada tahun 2017. Kalau tengah 2017. So sekarang ni lagu Aisyah yang isteri Rasulullah tu ialah Razif punya lagu. Itulah tu macam aduh. Tapi alhamdulillah, walaupun kita kat rumah kita dah saling dengan dia macam mana kita sekarang, apa yang sedang berlaku. Sebab pada Angah, apa yang berlaku? Pada Angah macam Angah lah bang. Angah rasa dekat Malaysia ni tidak ada tempat badan yang menjadikan tempat untuk kita refer hak-hak kita tau, yang sepatutnya. Bila terjadi ni macam ni, Angah akan call, Angah punya label, Angah call macam badan MCP. So Angah ingat, bila jadi macam ni, bila kita call MCP, dia akan bagi tahu kita apa yang sedang berlaku. Tapi malangnya, Angah rasa MCP ni adalah badan pemungut royalti dia untuk masalah-masalah hak-hak komposer ni. Angah rasa orang pun susah nak bagi jawapan yang betul, jawapan yang memuaskan hati kita sebagai komposer lah. Sebab benda ni pada Angah macam nak refer kat mana kita tak tahu. Sepatutnya mana tempat yang kita refer ni, mana tempat sepatutnya orang tahu pasal ni. Sebab kes Angah ni tak pernah lagi terjadi dalam industri musik Malaysia ataupun industri musik di seberang. Sebab lagu cover yang diadaptasikan dan trending di Indonesia. Waktu tu trending lagu Aisyah Isteri keluar dekat 15 video, semua trending. Wow. So pada Angah, benda tu tak pernah berlaku. Dan Angah pun tak terfikir. Bila orang tanya Angah, kau sepatutnya bersyukur lagu kau orang nyanyi. Dia bukan soal bersyukur. Dia soalnya, kalau orang masuk rumah kita, orang tak cakap Assalamualaikum, dia makan dekat rumah kita, lepas dia makan, dia belah macam tu. So pada Angah macam tu lah dia punya konsep kan. Kenapa betul. Dia ada bersyukur? Sebab so bila jadi macam ni, ada yang kata bila Angah call MCP, katanya tak sama pula melodi lagu Aisyah dengan lagu Aisyah Producer Band dengan Aisyah Isteri Rasulullah, tak sama katanya. Angah pun bila cakap tu, Angah pun kita sebagai komposer kita rasa marah lah kan. Kita rasa macam tetap juga lagu Aisyah, cumanya orang tu adaptasikan lirik Angah dan dislowkan lagu tu. Dislowkan tempo menjadi slow. Kalau ikutkan, kalau nyanyi lagu Aisyah Isteri Rasulullah tu dalam musik Producer Band, sama je melodi dia. Cuma lirik tu ditukar kan. Persoalan sekarang, bila katanya tak sama tu, macam pada Angah benda tu sangat mudah lah. Contohlah Angah bagi abang abang ambil lagu orang lama lah kita. Abang ambil lagu Wings. Lepas tu abang tukar lirik. Melodi sama, melodi pakai Wings punya. Abang tukar lirik, cerita pasal lagu Wings tu, cerita pasal kita ambil lagu apa Sejati. Tapi abang buat lagu tu cerita pasal benda lain. Cerita pasal kisah lain, kisah abang kan. Tapi abang tukar arrangement, melodi yang sama. Lepas tu abang claim atas nama abang. Sangat mudah lah macam tu. Betul. Untuk menjadi seorang komposer. Betul. Kita pernah buat lagu. Orang lain yang adaptasi, kita nak claim dia punya lirik tak. Macam tu kalau Angah ambil lagu Faizal Tahir, Angah tulis lirik lagu dia, Angah tukar arrangement. Lepas tu lagu tu letup. Orang Angah cakap dengan Abang Faizal, saya nak lirik tu apa saya. Abang Faizal mesti akan marah. Betul. Kau upah kau tak bagi tahu aku. Di situ kau nak claim atas nama kau. Dia macam tu bang. Kes Angah ni lebih kurang macam tu. Tapi Angah ni bukanlah, Angah tak suka bergaduh bang. Sebab Angah hidup, Angah tak suka bermusuhan. Jadi bila berlaku je macam tu, individu yang mengubah lirik lagu Angah ni, dia pun sangat terkejut lah. Lirik lagu yang dia buat telah diambil oleh orang Indonesia, dan orang Indonesia cover terus trending. Banyak gila. Kalau siapa cover terus trending. Jadi bila individu ni terasa macam
dia terasa macam takut apa-apa jadi sebab dia pun tahu itu bukan hak dia. Jadi dia ambil keputusan dia DM orang punya IG project content yang official lah. DM dan Nanga balas WhatsApp Angah, dia kata ada orang minta nombor kau, kata pasal lagu Aisyah lagi kan, dia kata dia yang ubah lagu Aisyah. Jadi Angah pun setuju lah, tak apalah bagilah nombor Angah dekat dia kan, kenal lah kontak kan. So bila kontak, dia pun ceritakan sebenarnya dia memang bukan daripada dulu lah, ada beberapa lagu yang dia dah adaptasi dia, agak tak tahu lagu apa, sampailah dia mengambil lagu project tu, dia adaptasi juga. Niat baik untuk cerita pasal ketuhanan, niat baik tak kongsi kan. Tapi dekat situ pada Angah dekat situ pun tak bagusnya sebab dia tak bagi tahu Angah dulu sebelum dia nak mengubah. Jadi Angah bagi tahu dia, tak apalah sebab sepatutnya macam ni, sepatutnya kau kena bagi tahu aku dulu. Kalau dapat persetujuan daripada aku, baru kau boleh buat. Tapi dia pun terkejut. Angah tak tahu, sedangkan dia dah bagi tahu label Angah. Dia dah bagi tahu label Angah, jadi dia ingat Angah dah tahu, tapi Angah tak tahu. So label Angah pun tak bagi tahu Angah pasal benda ni. Jadinya bila Angah call label Angah, label Angah baru bagi tahu. Tapi bila nak bersetuju tu agak lambat lah, sebab kita mesti perlukan kontrak yang sahih, yang mengatakan dua pihak ni bersetuju, ada kontrak kan. Takkanlah tiba-tiba kau main upah je. So bila ada kontrak tu dah dibincang balik, dah Angah pun bersetuju dalam kontrak tu. Bersetujulah lagu memang lagu Angah 100%, lirik adalah individu 50, Angah tetap, walaupun dia buat lirik tu, Angah tetap kat 50. So dekat situ dapatlah, sebab itu perbincangan yang pada Angah yang rasmi, yang Angah tahu. Tapi bila kau main buat, lepas tu kau nak claim, itu pada Angah sangat macam Angah rasa barang Angah, lagu Angah orang buat sesuatu sewenang-wenang ni. Betul. Itu baru satu individu, dan banyak lagi di Indonesia yang mengubah diri yang Angah tidak tahu. Macam-macam lirik yang Angah tengok. Melodi tetap dekat lagu Aisyah. Ada yang diubah macam ni, ada yang diubahkan macam ni. Angah pun dah sampai pening sekarang. Angah dah macam, Angah serahkan dekat label Angah malas nak. Lepas tu dah masuk bulan, benda tu jadi sebelum Ramadan. Bila dah masuk bulan Ramadan ni, Angah jadi macam malas nak fikir, aku serahkan dekat label aku satu-satu. Sebab kalau pada Angah, kalau itu rezeki aku tak ke mana kan. Tapi kalau sekiranya orang menuntut masih lagi bila tengah lagu tu tengah trending, ada pula bila dah settle pasal lirik lagu ni, ada pula timbul, ada orang kata Angah pula ciplak lagu orang. Allahu Akbar. Angah pun dah pening abang. Tiba-tiba timbul pula isu. Baru lagi isu ni dalam 2 hari lepas, isu pasal ada individu seberang mengakui lagu Aisyah tu lagu kepunyaan dia. Jadi bila label Angah bagi tahu, dia dah strike satu video di channel Main Music, dia dah strike lagu Mr. B lah, lagu Mr. B artis terbaru Main Music, lagu Aisyah Isteri Rasulullah telah di strike oleh pihak tu lah. Maksudnya yang Angah tahu, dia buat report dekat YouTube yang mengatakan lagu Aisyah tu lagu dia. Jadi bila dia strike 2 video, hari pertama dia strike lagu Mr. B di channel YouTube Net. Hari kedua pula dia strike lagu Aisyah, tapi bukan yang official, Aisyah yang sekadar kita orang taruh di YouTube dekat channel pun di strike juga pada hari esok. 2 video di strike. Tapi bila YouTube mengambil tindakan strike 2 video, take downkan 2 video lagu,
lagu yang Aisyah. Jadi label Angah bagi link lagu yang mengatakan lagu Aisyah tu Angah tiru lagu dia. Sebab Angah tengok dalam publisher dia lagu tu 2011. Untuk kali pertama Angah rilis lagu Aisyah tu 2014. Waktu Angah jadi artis di YouTube ada lagu Aisyah. Tapi waktu tu tajuk dia bukan lagu Aisyah, lagu tu tajuk dia judul dia 1, 2, 3 cerita kamu. Dan 2017 baru kita orang rilis official bagi tajuk dia Aisyah. Bila Angah tengok dia lagi awal daripada 2014, so harapan Angah lagu tu mungkin sama sebab pihak YouTube pun running strike dua video kan. Jadi bila Angah dengar lagu yang label Angah post Angah bagi link tu, bila Angah dengar hanya muzik sahaja, tak sampai 3 minit, hanya 1 minit lebih. Dan bila Angah dengar, note dia tak ada persamaan langsung dengan lagu Aisyah yang original Project Band. Dan dalam lagu dia tu hanya instrumen saja, tak ada melo, tak ada nyanyian. Tak ada melodi, hanya ada chord progression je. Progression dia. Tapi musik hanya instrumen dan itu pun tak ada persamaan macam lagu Aisyah. Macam lagu Project Band. Tapi itu yang membuatkan label Angah pelik. Macam mana YouTube boleh take downkan lagu tu? Sebab bila kita dengar memang tak sama. Tapi bila Angah refer dekat orang-orang lama, mungkin instrumen dia ada sikit sama berapa not, mungkin 5%, daripada 100% ada 5% macam arrangement lagu Aisyah Isteri Rasulullah Indonesia punya instrumen tu. Bukan instrumen Project Band. Faham. Indonesia tu mungkin sama. Mungkin ada sama bila refer dengan orang-orang lama kan. So dia kata ada persamaan. Tapi untuk Project Band tak ada langsung persamaan. Tapi kalau dia strike untuk lagu Mr. Big tu, ada kemungkinan dia claim musik dia, bukan lagu Aisyah tu, dia claim itu adalah musik dia. Tapi kalau dia strike sekali lagu Project Band, itu yang membuat kita pening kepala. Macam mana kau boleh strike lagu Project Band, tak ada kena-mena dengan kau. So bila dia buat macam tu, padahal mungkin ada, kita pun tak tahu, Angah pun tak berani nak kata apa-apa dekat dia. Angah hanya harap label Angah bantu siasat apa yang sedang berlaku. Sebab ini adalah soal periuk nasi kita bersama, periuk nasi label Angah, periuk nasi Angah, sebab kita dalam satu kampung. Jadi Angah mengharapkan label Angah bantu Angah. Sebab Angah tak ada siapa-siapa nak refer, sebab Angah ibarat Razif Beng Mac Muzik. Dia macam tu. Mac Muzik ni kira macam tempat Angah bernaung lah. Bergantung publishing Angah. So bila barang Angah dibuat sesuka hati oleh orang, so Angah sebagai komposer, Angah jadi takut, Angah jadi apa yang sedang berlaku ni, sebab kita pun bukan pandai sangat pun. So bila kita tak pandai, kita tanya orang. Tapi bila kita tanya orang bagi jawapan yang kita tak memuaskan. Dan kita pun rasa macam mana ni? Mana tempat yang patutnya Angah nak cakap ni kan? So benda-benda sini rasanya Angah rasa kita perlu badan atau persatuan untuk golongan komposer. Betul. Penulis lirik ke komposer ke, supaya boleh jadi tempat untuk sama-sama jadi kepentingan komposer. Dalam masa yang sama perjuangkan hak kita sebagai seorang komposer. Supaya benda ini mungkin jadi kat Angah. Sepatutnya industri Malaysia, mana-mana komposer, tak kisah otai, muda ke, mungkin ini berlaku kepada Angah, ataupun nanti satu hari nanti mungkin akan berlaku kepada anda. Jadi kalau kita bila berlaku kepada orang lain nanti, masih tak tahu mana tempat yang sepatutnya kita refer, so benda ni tak ada dalam penyelesaian. Betul. So pada Angah memang sepatutnya kena ada persatuan untuk komposer. Sebab komposer ni lah dia punya rezeki itu je. Itu je sampai akhir dia, sampai akhir nyawa dia. Jadi
barang kita macam tu dibuat. So pada Angah benda tu sangat serius lah untuk Angah sebagai seorang komposer. Sebab kita bukannya meminta-minta orang bang. Angah tak meminta-minta orang untuk bantu. Angah cuma nak hak Angah yang sepatutnya Angah tahu. Kenalah bagi tahu. Janganlah tidak dibagi tahu Angah. So Angah perlu seseorang yang sepatutnya Angah risau benda ni. Sebab sampai sekarang memang untuk label Angah dengan Angah memang Angah tak ada problem dengan label Angah. Sebab Angah pun dah bagi tahu dengan diorang diorang yang 100% untuk kes ni. Tapi Angah ingin mencari seseorang yang boleh Angah tahu lagi lebih mendalam pasal apa boleh jadi macam ni, kenapa sesuka hati, kenapa macam ni kan. So Angah ya kita orang baru walaupun Angah bukannya tua, Angah masih budak 28 yang tak tahu apa-apa pasal industri musik. So kita jadi kat Angah jadi macam terkejut lah. Kalau nak kata perasaan gembira tu orang cover lagu Angah, mestilah kita gembira sampai ke Indonesia cover kan, mestilah kita bersyukur. Tapi kalau orang mempermainkan kita punya rezeki, so pada Angah benda tu tak ni lah, tak bagus lah. Tak adil. Tidak benar langsung, tidak sepatutnya berlaku. Tapi pasal yang YouTube tadi tu yang kena strike tu, saya rasa awak mungkin boleh minta YouTube review balik apa yang berlaku. Betul. Label ada bagi tahu. Sekarang ni itu biasa bila orang report YouTube mengatakan lagu tu lagu dia, memang dia report banyak kali dan YouTube terus take down. Jadi kalau kita counter balik label Angah dia kata kita counter balik. So mungkin ambil masa 10 hari atau 12 hari. Ya, betul. Jadi bila kita tunggu keputusan lah, sekiranya memang salah cara orang di sana, kita pun akan mengambil tindakan yang sama lah macam mana dia buat kita. Benda ni kalau abang dengar pun dia punya arrangement dia memang sangat tak ada kena-mengena. Macam seolah-olah Angah cuba untuk, betul ada setengah ni aku rasa banyak yang sama sebab aku nyanyi masuk. Mana? Diorang Angah malas nak cakap sebab manusia dekat dunia ni kalau cerita pasal itu semua tahu. Kalau cerita pasal komposer, semua tahu. Lepas tu Angah cakap banyak orang seni, banyak komposer dekat Malaysia ni rupanya. Itu tahu pada Angah. Angah biar guys. So Angah baca lah banyak lah. Angah baca 90% sama. Sebab aku nyanyi sama. Macam mana dia boleh claim lagu ni sedangkan hanya dia riliskan instrumen je, tak ada menyanyi pun. Macam mana kau kata boleh sama macam lagu Aisyah sebab korang nyanyi? Tak ada kena-mengena melodi dengan instrumen. Itu yang benda tu Angah tak boleh nak bercakap dengan orang. So dekat sini Angah boleh bercakap. Angah rasa dekat channel abang adalah yang tepat untuk Angah bercakap. Sebab kalau kita nak komen dekat YouTube, netizen semua, diorang ni tak faham bang kalau kita komen pakai type kan. Diorang rasa diorang betul. Macam ada setengah yang Angah baca, ada juga Angah baca. Saya rasa saya kahwin dengan orang Arab dan suami saya bagi tahu lagu Aisyah ni original daripada orang Arab. Dia tulis macam tu. Tiba-tiba ada seseorang bagi tahu lagu Aisyah ni memang original daripada Malaysia, British Bag. So yang lain-lain tu semua cover. Lepas tu dia balas, saya tahu, kau tahu pula. Macam mana kau ni kan? Memang manusia bang, dia memang macam tu. Dia tanya, dia bagi kita soalan, lepas tu kita jawab, lepas tu dia tahu. Memang kebanyakan memang macam tu. Diorang dengan tak sengaja ke tunjuk kebodohan diorang, Angah pun tak tahu. So kau tak tahu, buat cara tak tahu, lebih bagus. Nanti Allah yang akan ajar kita. Nanti kalau satu hari kira dunia ni Dajjal tu sampai, senang je kau terpengaruh. Sedangkan kau benda tu dah terang-terang tak sama, kau cakap sama. Macam mana tu bang? So bila Angah dapat nombor abang, so Angah rasa macam, ni cantik ni, ini peluang aku nak cerita ni, nak ni. Terima kasih. Tadi yang menarik tadi awak cakap tu ialah harap kita ada badan yang dapat melindungi, menjaga, memperjuangkan hak para pencipta lagu, penulis lirik dan pencipta lagu. Memang kita kat Malaysia ni ada banyak persatuan
Tapi kita belum jumpa lagi satu persatuan yang betul-betul kukuh. Betul. Yeah. Macam Angah cakap tadi, Angah sampai sekarang tak jumpa tempat yang untuk bukan untuk promote kita punya royalty, bukan itu. Bila jadi case macam ni, macam Angah ni, lirik buka tanpa bagi tahu, so benda tu yang Angah nak tahu kita tak jumpa dengan siapa sebenarnya. Betul. Saya nak cakap yang tadi yang pasal orang tukar lagu kita kan. Kalau macam tu senang lah, kita ambil lagu Bruno Mars, lagu-lagu UK, US, kita tukar lirik, dah jadi 50% itu punya kerja. Mana boleh? Itulah Angah cakap. Kenapa boleh jadi macam tu sekiranya komposer itu bersetuju. Betul. Tak ada persetujuan dari Bruno Mars. Bruno Mars tu pelangkung kepala kau. Bruno Mars yang cakap Melayu ni. Kotak kau. Aku buat lagu pernah penat. Kau sedap-sedap dia upah diri aku. Lepas tu meletup. Itu pandangan. Boleh buat macam tu sekiranya orang itu dah bagi tahu komposer asas sebelum dia nak membuat sesuatu. Betul. Pandangan baru ada satu kes dia yang betul-betul dapat persetujuan Angah yang ada kontrak hitam putih. Yang lain di negara jiran yang Angah tahu sekarang ni banyak yang cover lirik dari individu tu lah. Dan banyak juga yang Angah tengok lirik-lirik yang tidak disetujui oleh ulama-ulama di sana, ustaz-ustaz di sana, sebab lirik individu ni tidak di 100% dipersetujui lah. Jadi bila timbul kes macam ni, ada pula satu pula ubah lagi itu jadi bagus sikit, jadi apa nama tu? Jadi lebih sopan lah, lebih sopan. Lirik lagu ni ada satu part tu yang macam tidak sopan. So diorang ubah lirik baru yang lebih sopan. So benda tu pun masih tidak dapat lagi. Lepas tu ada lagi pula orang upah lirik dia lagi. Ada lagi orang upah lirik dia. Dah pening dah, banyak dah. Mesti dah banyak dah. So jadi Angah tak nak pening kepala. Angah percaya dengan label Angah. Angah sayang orang-orang yang Angah bekerja. Jadi Angah serahkan saja. Betul. Angah sebagai komposer pun tak nak pening kepala bang. Betul. Sepatutnya itulah sebabnya kalau kita sign dengan seorang publisher, label, publisher orang yang menguruskan lagu-lagu kita. Label adalah syarikat yang menjaga hasil bunyi-bunyian muzik yang kita rakamkan. Jadi untuk bukan aja untuk awak lah, untuk semua yang ingin menceburi dalam penciptaan lagu, kita kena ambil berat lagi mengenai Akta Hak Cipta yang melindungi, menjaga hak kita. Akta Hak Cipta, semangat sebenar Akta Hak Cipta, keutamaan dalam Akta Hak Cipta adalah untuk melindungi hak dan kepentingan para pencipta. Tanpa para pencipta tu, tak ada apa akan berlaku lah. Tanpa awak sebagai pencipta lagu, tak ada orang boleh nyanyi lagu tu, tak ada orang boleh main lagu tu, tak ada orang boleh jual nasi lemak sambil mendengar lagu tu. Tak ada apa berlaku. Jadi sebab tu semangat Akta Hak Cipta adalah untuk melindungi orang-orang macam awak. Setuju. Dan apabila kita sign, kita sangat mustahak untuk kita sign dengan sebuah syarikat yang akan menunjukkan satu transparansi, ketelusan dia tu, kejujuran dia tu dan semangat bekerja mereka. Kita selalu dah dengar banyak cerita dah bagaimana kita sign dengan syarikat-syarikat publishing house, tapi kita ni nasib terpinggir lepas tu. Dan ramai yang terinaya dengan kontrak-kontrak yang tak munasabah, kontrak-kontrak yang memegang para pencipta tu selama-lamanya. Dah mati pun masih lagi dipegang lagi orang tu punya kontrak. Betul. Ini sangatlah zalim. Kontrak mesti ada tempoh tamat dia. Katalah 10 tahun ke, 15 tahun ke, 20 tahun ke. Macam kerajaan memberi concession kepada Lebuh Raya Utara Selatan contohnya yang berjumlah beratus million kan. Itu pun 30 tahun je. Takkanlah kontrak dengan pencipta lagu, berapa saja dia orang bayar kita masa kita sign kontrak dengan dia orang? RM5,000 satu lagu ada? Sampai pun. Tapi dia pegang kita
sampai kita dah mati umur 70, sampai kita punya anak dah tak ada besar, lagi 50 tahun kemudian pun dia pegang lagi. Mana masuk akal. Ni satu kezaliman ni. Ni satu kezaliman yang amat sangat. Apa tadi yang pasal kalau yang orang ambil lagu kita tu, lagu ni umpama rumah. Lagu umpama rumah. Kita membina rumah ni, mungkin kita bina rumah kita seorang-seorang atau malah kita bina dengan seorang kawan atau seorang isteri atau seorang suami. Rumah dah cantik dah ni. Ni rumah kita. Rumah ni milik Razif dan seorang lagi contohnya. Ataupun milik Razif seorang. Lepas tu kita pergi keluar negara ke apa, kita balik rumah kita tengok ada orang pasang awning lah, ada orang pasang langsir rumah kita lah, ada orang pasang atap baru lagi. Lepas tu dia tahu-tahu dia depan pintu cakap, ni rumah ini separuh rumah ni sekarang dah kita kongsi bersama. Apa tadi saya pasang awning, tadi saya pasang langsir. Tak ada persetujuan. Siapa suruh kau pasang? Aku tak suruh kau pasang. Yes. Okey, kalau kau tak nak pasang, turunkan balik awning tu. Siapa suruh kau letak situ? Dan sekarang barang tu dah ada situ. Hak akulah nak turunkan atau tak turunkan. Kalau kau masuk dalam rumah aku, cuba turunkan tu, aku akan dakwa kau sebagai menceroboh. Ya betul. Sama je konsep dia. Jadi sama je konsep dia. Jadi kalau sesiapa yang berminat dengan lagu-lagu kita tu ingin merubah, ikutlah adab sopan. Ikutlah adab sopan orang timur ke, orang barat ke, orang tengah ke, orang utara ke, orang selatan ke. Mintalah persetujuan daripada pemilik sebenar agar tidak timbul sebarang permasalahan. Patutnya ini common sense saja. Lepas tu seperti yang awak cakap tadi tu, sebenarnya saya sendiri pun telah cuba memperjuangkan nasib kita lah. Saya rasa ramai daripada kita yang macam terinaya lah. Macam tadi saya ramai bang. Macam so, tadi Angah bercakap sini bang, tahu tu diri Angah. Angah bercakap, Angah tahu komposer ni muka kita je lain tapi hati kita ni sama bang. So Angah bercakap untuk semua orang. So pada Angah mungkin aku kena muda. So bila aku muda lah aku kena berani dan berjuang lagi. So benda ni Angah harap sampai dekat orang-orang yang lebih ada kuasa untuk menolong kita lah. Ya, kita harap macam tu. Tapi 50% daripada orang yang menguasai MCP dalam lembaga pengarah MCP adalah adalah pekerja-pekerja para syarikat publishing. Jadi mereka secara semula jadinya mereka takkan melindungi kepentingan kita. Mereka lebih utama untuk melindungi kepentingan mereka. Mereka lebih utama untuk menjaga kepentingan kerja mereka, kerusi mereka tu, gaji mereka tu. Jadi saya rasa MACP ni dia mesti ubah. Sistem MACP tu mesti diubah. Para publisher tidak boleh diri sama tinggi dengan kita. Para publisher tidak ada hak di dalam Akta Hak Cipta. Mereka duduk dalam MACP, mereka berada dalam MACP atau Badan Pelesenan kerana mereka mempunyai kontrak civil dengan para pencipta. Tapi mereka tidak memberi mereka sama hak dengan kita. Tapi sekarang ni, dalam MACP itu sendiri, kalau awak perasan, kata ahli lembaga pengarah dia, 6 daripadanya adalah publisher. 4 daripadanya adalah international publisher. Dan 6 lagi adalah pencipta. Sistem pengundian dia semua, sistem pengundian dia nanti satu hari nanti saya akan explain pada awak. Dia makan masa. Dan sistem pengundian dia mengutamakan golongan-golongan yang terpencil. Jadi atas sebab itu, nasib awak adalah sebahagian daripada mereka yang telah dilanda pengalaman yang sama. Ada di kalangan kawan-kawan kita para komposer yang tidak sign kita punya hak dengan mana-mana publisher, tetapi pihak publisher pandai-pandai sewenang-wenangnya ambil orang tu punya hak, letak di bawah mereka punya pentadbiran. Ini perkara ni sebenarnya sangat kurang ajar tau. Sangat kurang ajar dan zalim. Ya.
yang saya untungnya perkara ni berlaku pada awak dalam usia yang muda. Sebab apa? Awak ada ruang untuk memperbaikinya, ada ruang untuk melakukan sesuatu. Ramai daripada komposer-komposer lama yang dah berumur sekarang tak sempat memperbaiki keadaan mereka. Ada di antara komposer-komposer lama, contohnya Tan Sri Ahmad Nawab. Dia buat lagu ketika hidupnya Tan Sri P. Ramlee. Tapi hak dia masih lagi dipegang oleh publishing. Dah lah tu, dah lebih dari 50 tahun dah. Company publishing tu kalau kau memberi sebarang modal untuk Ahmad Nawab, kau dah dapat balik modal kau dah untung berlipat kali ganda dah. Tapi dia masih makan lagi. Jadi kita sebagai penggiat muzik, kita sebagai pencipta lagu ni, kita mesti bersatu lah. Kita mesti fahami apa hak kita. Dan kita akan bergerak bersama-sama bagaimanakah kepincangan yang berlaku di kontrak-kontrak lama dapat kita hadapi, tangani menerusi sebuah judicial review. Kita akan bersama-sama ke mahkamah untuk dapatkan para mahkamah membuat review balik terhadap kontrak-kontrak lama. Perkara ni kita akan buat bersekelompok. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Banyak daripada kawan-kawan kita yang selama ni, daripada yang artis-artis 90-an yang cuba berjuang, bukan mereka cuba berjuang, mereka hanya nak menegakkan hak mereka. Macam Aris Hariwatan contohnya. Bila dia seorang-seorang nak menegakkan hak dia, senang kena tembak. Pam. Terkulai, tercampak. Walaupun dia ada bukti yang kukuh, tapi kalau dia seorang pun dia tetap juga kena tembak macam tu lah. Yeah. Bila kita ada di belakang, ada muda, ada tua, ada yang baru, ada yang lama, ada di belakang dengan ramai, kita punya soalan tu akan terjawab. Ya, betul. Jadi kita tak nak jadi hero. Kita bergerak bersama. Tapi betul. Masalahnya kita manusia ni semua ada, kadang-kadang kita ni cenderung kepada menjaga kepentingan diri lagi daripada menjaga kepentingan bersama. Kadang-kadang kita sendiri dianiaya oleh rakan seperjuangan kita. Saya kadang-kadang itu memang terjadi dekat dalam hidup saya. Ya ke? Jadi walaupun umur 28 dah macam-macam jadi lah. So pada saya semua yang hidup di dunia ni kalau tidak mengenal diri dia dan tidak faham nafsu tu bagaimana Allah macam mana kita nak kenal nafsu tu, kita akan kalah. Salah satunya kita akan jadi gila dengan duit. Pasal duit, pasal wang, soal wang kita akan fikirkan betul. Betul. Kalau kau solat penuh pun, kau hafal Quran 30 juzuk pun, tapi kau kalah dengan duit dia, dekat situ pun dah susah. Kau ada kepentingan kau. Sepatutnya kalau cara Angah diajar, arwah yang ajar kan, kalau kau dapat 20,000, belum tentu 20,000 tu kau punya. 20,000 tu adalah hak orang lain. Dan Allah akan tunjuk, dia akan perlihatkan dekat kau, ada budak kecil. Sepatutnya tiba-tiba kau terjumpa kawan lama kau. Kenapa kau terjumpa kawan lama kau? Kawan lama kau dah berkahwin, ada anak 2 orang. Sebab Allah tahu kau baru dapat rezeki 20,000. Jadi Allah suruh kau bersedekah. Tapi kau tak nampak, kau tak sedar benda tu. Saya rasa nanti lepas apabila kita dah menghabiskan tempoh PKP ni semua, kalau kita berjumpa, saya nak memperkenalkan awak dengan seorang sahabat baik saya lah, Aidit Alfian. Saya rasa awak mesti boleh pak. Awak tahu kan? Awak pernah dengar nama Aidit Alfian kan? Saya rasa awak mesti suka dan seronok dapat lepak dengan dia. Dia di samping sahabat baik saya, dia adalah teman seperjuangan saya baik dalam muzik maupun dalam perjuangan menegakkan hak para pencipta lagu ni. Jadi lebih ramai orang-orang yang awak kenali akan mengukuhkan pendirian awak, mengukuhkan kefahaman awak, dan kita harap dengan perlahan-lahan kita akan mengukuhkan ukhuwah, semangat kesetiakawanan di kalangan para pencipta lagu. Tak kira daripada yang dah berumur ke ataupun yang baru menceburi diri. Tak apa kan? Saya
kita sekarang ni macam saya pun relatively muda lah sebenarnya, masih boleh jogging lagi, boleh boxing lagi, boleh. Dah tengok abang, saya ada stalker lah abang. Okay, masih lagi kuat lah. Sebelum nak bercakap saya tahu ni. Ini alamak. Ni orang ni. Sementara masih ada kudrat lagi, masih ada iradah lagi, kita bolehlah hidup kan. Tapi kita tak nak macam satu hari nanti kita semakin tua, kita dah tak ada lagi kekuatan. Dan walaupun kita ada banyak hasil-hasil seni, tetapi kita hidup menderita macam P.Ramlee, kemiskinan macam P.Ramlee dan banyak artis sama. Pada saya perkara ini tak sepatutnya berlaku. Tapi kalau kita daripada muda, daripada kita sihat dan kuat, kita menjaga kepentingan hak cipta kita menjaga kepentingan badan-badan pelesenan, kita akan mengurangkan risiko mengalami nasib macam mereka. Begitulah